Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi hari ini live saya agak ringkas dan saya hanya nak bertumpu kepada satu kenyataan ya yang dibuat oleh seorang pemimpin PPBM ya, sempena PRN Johor lah. So kita tahu Johor ni akan masuk pilihan raya negeri ya. Jadi tujuan saya buat live ni adalah untuk mengulas satu kenyataan yang telah dibuat oleh seorang pemimpin PPBM Johor. Dan saya dapati kenyataan ini amat pelik dan memberi satu isyarat yang nyata jika anda tahu menilai lah apa sebenarnya maksud tersirat PPBM ya. Jadi ini yang saya nak bincangkan. Jadi sebelum saya sambung, pastikan anda share ramai-ramai ulasan saya ni agar pihak yang berkaitan bolehlah memberi maklum balas ya, jika mereka setuju ke tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Jadi ingin saya bacakan di sini kenyataan seorang pemimpin PPBM ya. Jadi saya baca ya, anda dengar. Dan ini adalah laporan daripada Sinar Harian dan juga ada satu laporan dari Malaysia Kini. Jadi Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau PPBM Pengerang ya, ini kawasan Parlimen Pengerang lah. Jadi PPBM Pengerang berharap Pakatan Harapan akan memberi laluan kepada Perikatan Nasional bertanding di Dewan Undangan Negeri Penawar dan Dewan Undangan Negeri Tanjung Surat dalam PRN Johor. Ya. Okey, saya tak pasti ya sebab ini adalah laporan Sinar yang mengatakan Pakatan Harapan. Tetapi jika kita baca kenyataan Malaysia Kini ya, ataupun laporan yang dibawa oleh Malaysia Kini, ianya berkata bahawa biar saya baca ya, dia berbeza. Laporannya mengatakan Bersatu Pengerang minta parti-parti pembangkang ya memberikan laluan buat Perikatan Nasional untuk berlawan dengan Barisan Nasional di dua DUN iaitu DUN Penawar dan DUN Tanjung Surat ya. Okey, jadi kalau kita baca Sinar, dia kata Bersatu minta Pakatan Harapan. Tapi kalau kita baca Malaysia Kini, ia berkata Bersatu minta pembangkang ya, jangan bertanding di dua DUN. Jadi daripada dua laporan ni saya boleh membuat kesimpulan bahawa adalah Bersatu Parlimen Pengerang ataupun Bersatulah telah meminta agar Perikatan Nasional dibenarkan bertanding Barisan Nasional tanpa pihak lain bertanding di dua DUN Johor. Cuma Sinar berkata PPBM ni dia minta Pakatan Harapan jangan bertanding di dua DUN itu supaya PN boleh bertanding secara langsung dengan BN. Tetapi Malaysia Kini berkata PPBM sebenarnya meminta pembangkang jangan bertanding di dua DUN itu supaya PN boleh bertanding dengan BN. Jadi saya syaki sebenarnya ini adalah permintaan PPBM kepada pembangkang. Sebabnya yang PPBM takut ni bukannya Pakatan Harapan. Ya, maklum, saya tahu Pakatan Harapan juga boleh mempengaruhi keputusan di dua DUN berkenaan. Walaupun Pakatan Harapan dijangka akan kena teruk. Dan di dua DUN tu dijangka PKR akan letakkan calon. Ya, sebab ini adalah DUN yang majoritinya Melayu. Jadi kita jangka PKR atau Amanah akan letak calon, dan kita jangka PKR dan Amanah atau Amanah ni akan kena belasah di dua-dua DUN tu. Tetapi apa pun kehadiran PKR atau Amanah boleh memecahkan undi PPBM. Sebab rakyat kadang-kadang boleh keliru. Sebab PPBM ni dulu pernah menjadi sebahagian daripada PH. Jadi mungkin PPBM juga tak nak PH bertanding. Tetapi yang saya lihat PPBM ni sebenarnya dia minta pembangkang jangan bertanding, bukan hanya PH. Maknanya dia takut pejuang. Kerana anda perlu faham, pembangkang dalam erti kata sebenar di Johor
yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang bakal datang ni adalah pejuang, adalah warisan jika warisan bertanding lah, ya, bukannya Pakatan Harapan. Kerana Pakatan Harapan kini boleh dianggap sebagai sebahagian daripada blok kerajaan. Kerana Pakatan Harapan memberi nyawa kepada kerajaan yang dia sendiri kata gagal segagal-gagalnya dengan memasuki MOU bersama kerajaan itu. Ya. Maknanya kerajaan pimpinan Ismail Sabri bukan hanya mentadbir atas ihsan kluster mahkamah dan Perikatan Nasional, dia juga mentadbir dan terus berkuasa atas ihsan Pakatan Harapan. Jadi bila kita kata pembangkang, bila PPBM kata pembangkang diharap jangan bertanding, saya nampak ianya lebih menjurus kepada pejuang. Ya. Dia takut pejuang. Memang dia takut, dia tak mau Pakatan Harapan, saya tidak nafikan. Sebab Pakatan Harapan boleh pecahkan undi dia. Tapi dia takutkan pejuang. Sebab saya dah beritahu berulang kali, PPBM ni bagaikan ikan yang hanya tinggal rangka. Itu pun rangka dia, ekor, sirip, semua dah hilang, dah gaib. Banyak tulang yang hilang. Sebab semuanya dah beralih kepada pejuang. Akar umbi, jentera dan sebagainya. Ya. Jadi PPBM dia memang takutkan pejuang. Kerana jika pejuang muncul, ya, dan jentera yang selama ni PPBM harapkan bekerja di Johor untuk pejuang, maka rakyat yang menyokong PPBM akan beralih sokongan kepada pejuang. Dan orang tidak akan confuse pejuang dengan PH. Kalau PPBM dengan PH, mungkin golongan tua kampung-kampung ni masih boleh keliru. Tapi kalau nampak pejuang dan kalau nampak jentera tu yang dulunya PPBM sekarang minta dia orang undi pejuang, orang takkan confuse pejuang dengan PH. Jadi kehadiran pejuang sekaligus boleh melumpuhkan terus, ya, PPBM dan PH di Johor. So nampak menerusi kenyataan pemimpin PPBM ni, mereka takut pejuang. So sebenarnya kenyataan yang dibuat itu kurang cerdik, ya. Dah nak PRN Johor, dan saya rasa mana-mana pemimpin tahu bahawa permintaan sebegini tidak akan dilayan. Jadi dengan membuat permintaan ini, dia sekaligus membantu menonjolkan hakikat sebenar, realiti, bahawa PPBM takutkan pejuang. Itu sahaja ulasan saya hari ini. So saya akan mengambil soalan sekarang, dan sementara menunggu anda bertanya soalan, sebab semalam saya tidak melayan soalan, pastikan anda rujuk live saya semalam di YouTube Regi JC Ritaudin. Live ini juga akan diulang di YouTube Regi JC Ritaudin 9 malam ni. Dan di atas bahagian tajuk saya akan letak link kepada saluran Telegram dan artikel berkaitan. Pastikan anda baca artikel tersebut dan sentiasa layari detekforce.net. Baik, ada tak soalan? Ebiman salam kembali, Asma Laili salam kembali, Rosli Ramli salam, Muhammad Azri salam, Jebat Selatan 2 salam. Ya, jadi ada tak soalan? So sementara menunggu soalannya, so sebenarnya saya lihat Muhyiddin PPBM sudah amat terdesak, ya, dan ya, kenyataan PPBM ni adalah tanda jelas PPBM dah kecut, ya. Dan saya juga ingin komen lah kenyataan Zaid semalam. Zaid kata ramai rakyat, ya, minta Barisan Nasional kembali menjadi kerajaan kerana mereka sedar mereka sudah termakan fitnah. Tapi Zahid dia pandai berretorik, tapi dia tak sebut, ya, bagaimana BN nak menang. Dia tak sebut fitnah apa yang dimaksudkannya. Kalau kita ingat sebelum PRU 14, rakyat terkesan teruk dengan peningkatan harga barangan yang menggila. Itu bukan fitnah.
Sampai hari ini rakyat tak lupa. Ianya satu perkara yang setiap pengundi yang mengalami kenaikan harga tu, dia terkesan, dia terasa. Jadi dia tak lupa. Dan itu berlaku bawah pentadbiran Barisan Nasional. Dan dalam pada benda tu berlaku, sebelum PRU14 juga, pembangkang memainkan isu YMDB, isu SRC, iaitu penyelewengan dana 1MDB dan SRC oleh Najib. Pembangkang juga menyelar Najib kerana membentuk satu jabatan dalam Pejabat Perdana Menteri khas untuk isteri dia, Datin Seri Rosman Mansor, di mana pendanaan jabatan ini menggunakan duit rakyat, pembayar cukai. Selepas PRU14 menerusi proses mahkamah, kesemua ni terbukti sahih. Apakah Zahid tidur masa perbicaraan kes Najib dilakukan? Apakah Zahid tidur masa keputusan kes Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan bagi Najib dibacakan? Kes SRC terbukti Najib bersalah. 4 hakim dah kata bersalah. 4 hakim dah kata cerita kononnya yang dibuat oleh Najib bahawa 2.6 bilion yang masuk akaun dia adalah daripada Raja Arab Saudi adalah cerita dongeng. Ya. Kemudian sudah terbukti harga pasaran barangan tu kita tak usah cerita. Jadi nak tanya Zaid, fitnah tang mana tu? Fitnah apa yang dirujuk oleh Zaid? Mahkamah pun sudah memutuskan untuk meminta Zahid membela diri dia. Itu adalah kekalahan pertama Zahid dalam kes salah laku dia. Jadi fitnah tang mana? Kesemua banyak keputusan ni dibuat dalam zaman pentadbiran UMNO sendiri. Dilakukan di bawah pentadbiran Ismail Sabri yang dicalonkan oleh kluster mahkamah sendiri. Jadi fitnah tang mana tu Zaid? Jangan berretorika semata-mata. Dan jangan hanya kata rakyat nak menang, BN menang. Itu palsu. Saya ulang. Setiap kali saya akan ulang. Di Melaka, BN menang bukan sebab apa? Sebab ramai yang boikot, tak keluar mengundi. Peratusan yang keluar mengundi jatuh mendadak. Ini mengakibatkan dalam 12 kerusi, BN menang tak sampai pun undi 1,000, majoriti 1,000. Sepatutnya bila peratusan yang keluar mengundi terlalu rendah, ianya memihak kepada BN. BN menunjukkan peningkatan mendadak dalam peratusan undi popular. Ini tidak, peningkatan 2% je. Jadi jika sebab apa ramai tak keluar undi? Sebab tak ada alternatif. Jadi jika wujud satu alternatif pada PRN Johor, saya jangka ramai akan keluar. Ya, melainkanlah ada orang yang sengaja ditakutkan dengan berita palsu berhubung wabak ni. Sekarang ada berita palsu, warga emas tidak boleh keluar mengundi sebab wabak ni dah angka naik dan sebagainya. Itu semua berita palsu. Ya. Melainkanlah ada orang takut peratusan yang keluar mengundi rendah. Jika peratusan yang keluar mengundi tinggi, ianya memihak kepada alternatif. Jadi Zahid berretorika ni, dia nak menipu siapa? Nak menipu sendiri-sendiri ke? Ini PPBM pun dah tunjuk dia takut. Sampai dia perlu minta, ya, pembangkang jangan bertanding di 2 dun. Memalukan. Ya. Baik. PPBM. Zaki, saya setuju PN dan PH dan PN takut pejuang, tapi undi akan pecah menyebabkan BN akan dapat kelebihan. Apa pendapat tuan? Kalau peratusan yang keluar mengundi tinggi ni, tak semestinya undi pecah memihak kepada BN. Teori itu betul bila peratusan mengundi yang keluar mengundi rendah. Bila penerimaan rakyat terhadap satu alternatif tu sudah tinggi, maka bila peratusan yang keluar mengundi tinggi, ianya formula kononnya kalau undi pecah memihak pada BN tak terpakai lagi. Kalau undi pecah, dia boleh memihak sama ada kepada BN atau kepada alternatif. Sebab banyak undi BN juga, ramai yang meluat dengan BN juga. Buktinya di Melaka. Sebab bila rakyat lihat hanya ada BN dengan PN dengan PH saja, lebih 20 berlaku penurunan peratusan yang keluar mengundi lebih 20%. Ini menunjukkan ramai juga dah tolak BN dan PN. Jadi undi ini pun akan beralih kepada alternatif. Ya. Dan PH sekarang dilihat sebagai sekutu kerajaan. Jadi PH bukan hanya akan dia dilihat tidak akan memecahkan undi pembangkang
mungkin sedikit sebanyak, tapi dia juga akan memecahkan undi UMNO. Sebab sekarang ni orang dah lihat Anwar ni semua dah sekutu BN, ya. Jadi formula tu tak terpakai kalau jumlah peratusan yang keluar mengundi tinggi, ya. Jap ya. Baik. Asma Laili, RJ, betul ke seorang belaka cakap tujuan pejuang warisan dan muda ni untuk memecahkan undi pembangkang untuk memberi kebenangan kepada BN? Taklah. Tak ya. Sekarang ni ada banyak yang belah-belah. Ini adalah retorik terdesak. Anda tanya diri sendiri. Anda tanya diri sendiri. Ya. Dan anda perlu ingat, sebelum pilihan raya dulu, masa Tun menerajui PPBM, orang kata PPBM tak akan menang, ya, walau tak sampai 3-4 kerusi je. Akhirnya di pilihan raya umum PPBM menang lebih 10 kerusi, lebih, ya, 11 ke 12 saya lupa, 11 hingga berapa, 12 ke 13 saya lupa. Tapi jumlah kerusi yang PPBM tanding pun tak begitu banyak. Itu pun dah menang lebih 10 kerusi. Itu peratusan yang tinggi. Dalam PRU akan datang pun orang cakap benda sama. Tapi kali ini akar umbi jentera PPBM semua duduk kat pejuang. Dan pejuang bukan bertanding sikit kerusi. Di PRU 15 dia bertanding 120 kerusi. Jadi kalau niat dia nak bagi BN menang, ini adalah cerita palsu, sebab orang terdesak. Jadi orang nak kaitkan pejuang sama ada dengan PH atau dengan BN supaya aura kuasa ketiga ke blok ketiga dia tu luntur. Jadi orang dia nak buat rakyat confused. Jika benar, ya, pejuang nak bagi BN menang, takkan dia nak bertanding begitu banyak kerusi, takkan dia nak bertanding semua kerusi yang BN bertanding. Dan saya dah beritahu, bila peratus yang keluar mengundi tinggi, formula kononnya bila undi pecah memihak kepada BN tidak terpakai lagi, kerana sekarang ramai dah tolak BN, dah tolak PH. Kadang-kadang bila undi pecah dia boleh memihak kepada blok ketiga, ya. Jadi tidak benar. Nur Syam Muhammad Sapian, adakah pejuang muda dan warisan, adakah blok ketiga yang dimaksudkan? Blok ketiga yang saya selalu war-warkan adalah selain daripada PN, BN dan PH, di mana pihak ni mengaku bersekutu. Itu blok ketiga. Jadi syaratnya, jika parti-parti yang mengaku bersekutu di bawah satu bumbung, ya, termasuk bebas yang mengaku bersekutu di bawah satu bumbung dan tidak bekerjasama dengan PH, PN atau BN, adalah blok ketiga. Jadi setakat ini, jika pejuang mengaku bersekutu dengan warisan di bawah satu bumbung, maka dialah blok ketiga, blok alternatif secara definisi. Kalau muda bekerjasama dengan PH, maka dia bukan tergolong sebagai blok ketiga, dia tergolong sebagai sekutu PH, ya. Ini secara definisi, ya. Saya bukannya jurucakap pejuang ke warisan ke apa, tapi secara definisi, iaitu blok alternatif. Jebat Selatan, Tuan RJ, adakah kejutan akan berlaku di PRN Johor memandangkan angka dah tinggi? Contoh berlaku darurat ke? Tak tahu. Tetapi angka kesihatan ni sebenarnya dia tinggi naik ke apa ke, tapi sepatutnya kita dah masuk endemik, kita tak boleh seumur hidup, ya, takut dengan angka ni. Kita dah ambil langkah-langkah yang sewajarnya, dah suntik dan sebagainya. Jadi ada had dia. Kehidupan perlu dikembalikan kepada normal, dan saya tidak lihat, ya, perlu ada darurat dan sebagainya. Tetapi ada usaha pihak tertentu untuk menakut-nakutkan pengundi,
Kerana bila pengundi takut, ianya akan memihak lebih, bila terlalu kurang mengundi, ianya akan memihak kepada BN. Saya bukan kata BN yang mewar-warkan berita palsu ni, tetapi yang saya tahu, jika keluar mengundi tu kurang, ia memihak kepada BN. Terlalu kurang lah. Jadi ada berita palsu kononnya warga emas tidak dibenarkan mengundi disebabkan angka dah tinggi. Itu semua berita palsu dan sudah disahkan palsu, ya. Jadi semua kena keluar ramai-ramai mengundi. Kita perlu pecah rekod di Johor. Mustafa Mus, PPBM hakikatnya sudah terkubur. Ya, pembangkang bermasalah kerana MOU Anwar. Itu silap. Jangan kata pembangkang bermasalah sebab MOU Anwar. PH bermasalah sebab MOU Anwar. Blok ketiga tidak memerlukan PH. Dan mana-mana parti yang bekerjasama dengan PH sudah melakukan satu kesilapan. Asma Lali. Ya. Kes meningkat sebab tak nak bagi rakyat keluar mengundi. Saya tak pasti. Tapi itu adalah satu yang tidak harus menjadi pertimbangan lagi. Tidak harus ada kekangan lagi. Kehidupan perlu kembali seperti sedia kala. Ya. So jadi dan sudah pun keluar kenyataan-kenyataan daripada pakar-pakar di dunia bahawa bila langkah-langkah seperti suntikan penuh dan sebagainya sudah diambil, maka kita akan perlu belajar hidup dengan wabak ni, kerana ia akan jadi satu kebiasaan seperti selsema dan sebagainya. Jadi tidak perlu ada sebarang perasaan khawatir, ya. Yang pasti 80% ahli PPBM Johor dah tak sokong PPBM lagi. Tafsiran saya lebih 80%, ya. Karim Maju. PH jadi pengacau dan memecahkan undi, tak campur dengan PKR lagi. PKR nak guna logo sendiri ke, dia nak jadi sebahagian daripada PH ke, orang bukan bodoh, dia akan kaitkan dengan PH. Jadi PH ni kita anggap PH campur DAP, Amanah dan PKR, ya. Dan mereka akan pecahkan undi, tapi bukan hanya undi pembangkang, mereka juga akan pecahkan sedikit sebanyak undi UMNO, dan khususnya PKR dan Amanah. Dan saya ulang, bila peratusan yang keluar mengundi, sebab itu anda perlu semua keluar mengundi. Ianya tidak, bila undi pecah, ianya tidak semestinya memihak kepada BN, ya. Alex Satelo, adakah PRN Johor akan diadakan jika COVID meningkat? Pertanyaan sahaja. Saya tidak tahu jawapannya sebab saya bukannya pihak yang berkuasa dalam hal ini, tetapi seharusnya benda ni tidak lagi jadi kekangan. Emerzin Emil, Ismail Sabri dimomokkan oleh kumpulan sendiri sebagai pak turut kepada Muhyiddin. Apa pendapat tuan tentang pendirian untuk PRN akan datang? Jadi Emerzin Emil, terima kasih. Ismail Sabri bukan hanya pak turut kepada Muhyiddin, dia pak turut kepada Pakatan Harapan dan juga kluster mahkamah. Dia tersepit, dia terperangkap, ya. Jadi anda rujuk live saya yang lepas, di mana saya dah perincikan hal ini secara panjang lebar. Jadi dia bukan hanya pak turut kepada Muhyiddin. Itu adalah satu retorika yang dimainkan oleh pihak yang memihak kepada kluster mahkamah. Hakikatnya dia memang Ismail Sabri ni pada satu ketika dulu, tak lama dulu, dia dilihat memihak kepada Muhyiddin. Tapi bila anda kata pak turut ni, siapa-siapa yang menjadi Perdana Menteri sekarang di dalam kerajaan Rapuh ni, dia jadi pak turut semua, ahli parlimen semua, sebab dia terdesak sokongan. Sebab itu kita ada kerajaan Rapuh.
Sebab itu kita maaf, sebab itu kita ada kerajaan yang tidak dapat berfungsi dengan baik. Sebab apa-apa orang minta dia bagi, jawatan dia bagi. Ini menyebabkan ada kerajaan dengan menteri-menteri dia tak boleh berfungsi. Ya. Dan dia juga jadi pak turut kluster mahkamah. Kerana dia tidak ingin kluster mahkamah tarik sokongan. Kerana jika kluster mahkamah tarik sokongan, PH akan tertekan untuk tarik sokongan. Jadi dia pak turut semualah yang saya lihat pendapat peribadi saya, ya. Orang Johor kena tolak UMNO BN-nya angkuh dan sombong. Setuju, Pak Teh? Kenang jasa TSMI. Apa yang dia buat ketika ini amat menyentuh hati rakyat. Kenapa nak nafikan lagi? TSMI, apa yang dia buat amat menyentuh hati rakyat. Saya rasa itu pendapat anda lah. Anda berhak untuk beri pendapat. Tapi saya rasa rakyat tidak akan setuju. Bagi kita, antara Perdana Menteri yang paling gagal dalam sejarah tanah air ini, paling memalukan, paling menghancurkan adalah Ismail Sabri. Muhyiddin diikuti dengan Ismail Sabri. Biar rakyat dah tentukanlah, ya. Okey, satu lagi soalan. Jebat Selatan 2, Tuan RJ komen sikit agenda pihak tertentu untuk membuat PR Johor bersenta dengan PRU 15. Memang pihak ni tak lain tak bukan kluster mahkamah sendiri yang sedang membincangkan. Jadi ada banyak isu yang dibincangkan. Ismail Sabri nak tahu jika PRN diadakan, adakah dia masih akan jadi calon Perdana Menteri, atau jika dia tak jadi calon Perdana Menteri, apakah masa depan dia dalam UMNO, memandangkan hubungan dia dengan kluster mahkamah dah regang. Anwar nak tahu jika dia tarik MOU, adakah dia akan jadi calon Perdana Menteri lepas PRU 15. Sebab lepas PRU 15, PH dengan BN semestinya akan kerjasama. Jadi dia nak tahu siapa calon Perdana Menteri, ya. Jadi banyak perkara sedang dibincangkan. Dan satu lagi yang menjadi pertimbangan adalah mereka nak tahu tahap kesediaan pejuang. Mereka tak tahu pejuang ni bersedia ke untuk PRU ke tidak, sebab dia ni senyap. Jadi jika dia dapat tahu pejuang tak bersedia untuk PRU, dia akan buat satu kejutan, tiba-tiba parlimen bubar. Sebab dia dah tahu BN lemah, PH lemah. Jadi dia harap jika PRU mendadak, mengejut, dia tahu blok ketiga ni masih akan mempunyai pencapaian memberangsangkan, tapi akan kurang sedikit sebab dia tak bersedia. Tapi kalau dia dapat tahu pejuang sudah bersedia untuk PRU, maka dia akan buat PRN Johor dulu, untuk menggunakan PRN Johor untuk menilai tahap sebenar kesediaan pejuang dan sebagainya. Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan mereka. Secara senyap, banyak pihak PN, BN ni semua dah ada senarai kecemasan calon-calon yang akan dipertandingkan andai kata PRU dicetuskan, ya. Jadi itulah. Tapi saya tak nak terlibat sangat dengan PRU 15 ni, ya. Si Jambul, apakah PKR menggunakan logo sendiri kerana ingin meninggalkan PH dan bergabung dengan BN? Saya dah berulang kali beritahu itu adalah satu perkara yang salah, ya. PKR ni kalau dia nak bergabung dengan BN, ada ke tak ada logo apa ke, dia tetap boleh bergabung. Sebenarnya PH akan bekerjasama dengan BN lepas PRU 15. Tujuan PKR nak jauhi PH adalah kerana MOU. Kerana dia nak kelirukan rakyat. Kerana rakyat kaitkan MOU dengan PH. Jadi PH sudah dianggap sebagai sebahagian daripada kerajaan. Jadi PKR guna logo sendiri, harap-harap ada rakyat tidak akan kaitkan PKR dengan MOU. Tapi rakyat bukan bodoh. Sebab Presiden PKR adalah pengerusi PH. MOU ni hanya boleh dibatalkan atas kebenaran pengerusi PH ni, ya. Itu sebabnya. Jadi setakat ini sahajalah saya live saya ni. Jadi pastikan anda share ramai-ramai dan rujuk ruang tajuk sebentar lagi, di mana saya akan letak link-link berkaitan. Sehingga kita berjumpa di lain masa, mungkin esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.